Okey, alright. Alhamdulillah dapat record ya. Okey, alright. So yang terawal tadi minta maaf lah tak sempat nak record lah ya. Tak apa lah ya. Okey, kita teruskan saja. Sebab tadi masalah tadi. Okey. Kita balik semula. Okey. So, ulang sekali ya. Untuk yang ini, okey, jadual ini tak lengkap tau, tak lengkap. Tapi kita ada maklumat. Yang pertama maklumat kita ada adalah jaraknya 40.38 km. Okey, untuk cari nilai X tu, maklumat kita ada ialah dia ada punya masa dia adalah 47 minit dan 8 saat. Okey, soalan minta apa? Yang X tu dalam kilometer per jam. Jadi, untuk segi jarak, tak ada masalah. Memang dalam 40.8 km. Tapi untuk masa tu, soalan minta X tu dalam jam. Tapi maklumat yang kita ada, 47 minit dan 8 saat. Jadi, yang inilah kita kena ubah kepada bentuk jam. Dia macam nak buat? Okey, mula-mula yang 8 saat tu, tukar dulu kepada minit. Jadi, 8 bahagi 60. Dia akan dapat nanti ialah 0.13. Kita combine kan. Jadi 47.13 minit. Okey. Tukar 8 saat tu kepada minit, 8 bahagi 60. Itu. Kemudian seterusnya kita tukar pula yang minit ini kepada jam. Jadi 47.13 kita bahagikan dengan 60 akan dapat 0.7855 jam. Okey, kita mesti tukar maklumat kita ke dalam jam kerana soalan kata X itu kilometer per jam. Okey. Lepas tu baru kita boleh guna formula laju jarak masa, iaitu untuk X laju sama dengan jaraknya 40.38 dan masanya ialah 0.7855 jam. So dapat jawapan dia, kelajuannya ialah 51.41 km per jam. Okey, jadi kena pandai dah, kena pandai tukarkan maklumat kepada ikut kehendak soalan. Okey, untuk yang Y pula. Kita nak jawapan kita sama macam kat atas tu. Minit dan saat. Okey, maklumat yang kita ada ialah lajunya jaraknya sama. 40.38 km. Okey, masanya pula kita ada kita nak cari. Okey, masa kita cari. Okey, lajunya diberikan iaitu 0.38 km per minit. Jadi kita bermain dengan formula ni. Oleh sebab kita nak jawapan kita nanti dalam minit dan saat, maka buat sajalah. Okey, untuk cari masa, jarak bahagi dengan laju. So jarak 40.38 bahagi dengan laju 0.485, dapat jawapan nanti ialah 47.5 minit. Jawapan kita ni 47.5 minit. Kita boleh berhenti kat sini tak apa, tak salah. Tapi lagi cantik kalau kita buat, kita ubah kepada minit dan saat supaya sama macam jadual yang tempat pertama tadi. Tempat pertama dia buat 47 minit 8 saat. Dia tak ada poin-poin. Jadi kalau boleh jawapan kita ni 47.5 minit ni kita ubah kepada minit dan saat. Jadi 47 kekal 47 minit. Yang poin 5 tu darab 60. Jadi 30. Jadi 47 minit 30 saat. Itu jawapan yang paling baik untuk Y. Okay, alright. Okey, ini berkaitan dengan laju lah. Okey, sekarang soalan B pula kata, cari sorry typo caro. Okey, cari beza dalam saat bagi dua pelumba itu. Jadi tempat pertama 47 minit 8 saat, tempat kedua 47 minit 30 saat, maka bezanya hanyalah 12 saat 22 saat saja. Okey, simple je. Just tolak saja. 30 saat tolak 8 saat. Okey, dapat 20 saat. Tak tulis saat pun tak apa ya. Kita nampak 22 pun okey dah. Okey, ni soalan nombor 4 ni bentuk kebat sikit lah. Tapi taklah susah mana pun. Okey, itu berkaitan dengan laju. Okey, bermain dengan formula laju jarak masa. Nak cari laju jarak bagi masa, nak cari masa jarak bagi laju, nak cari jarak laju jarak masa. Okey, kena pandai pusing memusing, insya-Allah pasti boleh buatlah ya. Okey, next. Pecutan. Apa pula pecutan? Kita dah laju dah. Kita laju lagi. Itulah pecutan. Iaitu kita meningkatkan kelajuan kita. Ataupun kita dah laju dah. Boleh kita slowkan. Masih lagi nama pecutan. Tapi kita panggil nyah pecutan. Okay, alright. So, sebuah teksi bergerak
Okey, ada angkat tangan tu katanya tanya ya. Tak salah. Vimala nak tanya angkat tangan. Okey, boleh tulis kat chat ya. Okey, alright. Okey, soalan berikutnya kita tengok. Sebuah teksi bergerak dengan kelajuan 70 km per jam dan meningkatkan kelajuannya kepada 90 km per jam dalam masa 45 minit. Hitung pecutan dalam kilometer per jam teksi itu. Okey. So dekat sini, kita akan bermain dengan formula pecutan. Okey. Maklumat kita ada apa dia? Laju awal dia 70 kmj. Laju akhir dia 90 kmj. Masa perubahan itu ialah 40 minit ataupun 0.75 jam. Iaitu 45 dibahagikan dengan 60. Nak tukar kepada jam, bahagi 60. Okey. Jadi soalan tanya, hitung pecutan. Jadi formula pecutan adalah perubahan laju bahagi dengan perubahan masa. So, perubahan laju macam mana? Awalnya 70, akhirnya 90. Jadi kita buat macam ni. 90 laju akhir, tolak 75 laju awal. Sorry, typo. 90 laju akhir, okay, tolak 70 laju awal. So, jawapan kita silap je lah. Okay. So, 90 laju akhir, tolak 70 laju awal dan dibahagikan dengan 0.75. Okay. 0.75 dapat jawapan 26.66 nanti. Okay, alright. Okay, ni sorry lah. Saya punya soalan typo lah. Masa saya tulis 75 sini. Patut dia 70 lah. Okay, jadi jangan tengok jawapan saya lah. Jangan tengok jawapan saya. Jawapan awak nanti akan dapat 26.67. Okay, jangan ikut jawapan saya lah. Slide saya salah tu lah. Patutnya 90.70. So, buat 75 tu. Typo kan tu. Alright. Okay, so jawapan saya jangan ikut sini. So, pecutannya tadi ialah 90 tolak 70 per 0.75. Dapat jawapan nanti ialah 26.67. Okay, jangan ikut slide saya ni. Okay, alright. Okay, macam dapat 75 tu tadi dekat tadi typo. Saya silap tulis data. Okay, alright. Okay, next seterusnya. Okay, next seterusnya. Okay, alright. Okay, kita tengok balik soalan. Cikgu saya dapat 75. Macam tadi 75 tu saya tersilap tulis. Patut 70 dan jawapan akhir pun tak betul. Okay, 90 tolak 70. Okay, kita akan dapat 20 per 0.75. Jawapan je lah 26.667. Okay, alright. Typo di sana. Okay, sekarang tengok soalan yang berbentuk rajah pula. Rajah menunjukkan graf laju masa pergerakan seekor lipan dalam masa 30 saat. Okay, alright. Yang condong-condong tu dia bergerak. Lipan tu bergerak ya. Kemudian yang lurus tu, yang melintang tu, dia bergerak juga tapi maintain kelajuan dia. Yang first tadi dia, yang first tadi ni, okay, ni dia bergerak makin laju. Daripada 0 kepada 4 sampai 10 meter. 40 meter. Kemudian dia maintain pergerakan dia. Okay. Masa bertambah tapi laju tetap maintain dia. Kemudian dia up lagi kelajuannya tu kepada sampai 15 meter sesaat. Okey, soalan pertama kata, nyatakan tempoh masa lipan itu bergerak dengan laju seragam. Okey. Clue kata, nyatakan. Bila sebut nyatakan, tidak perlu jalan kerja. Beri jawapan akhir saja. Tapi nak buat working tak apa, boleh. Tak masalah. Tak tolak markah pun. Okay. Dan tak juga tambah markah. Okay. Dia nak kata laju seragam ni saya kawasan hijau tu. Jadi kawasan hijau tu, lajunya sama antara 4 saat sehingga 8 saat. So, berapa tempoh masa dia? 8 tolak 4. Tidak ada markah, tidak wajib tunjuk. Yang penting, jawapan akhir tu 4. Saat pun tak tunjuk juga. Cikgu jawapan kena ambil sampai berapa titik puluhannya? 2 titik perpuluhan ataupun 4 angka seperti. Okey, alright. So 4 saat, tak tulis saat pun tak apa, tulis 4 pun dah memadai dah. Yang kuning tu je markah. Yang hijau tu tak ada markah ya, tak ada markah. Okey, next. B. Hitung pecutan. Bila sebut kata hitung, wajib ada jalan kerja. Okey, nak hitung apa? Pecutan. Unit apa? Meter per saat. Waktu bila? 2 saat terakhir. Cluenya kata 2 saat terakhir. Dan exam kita hanya ada saat yang pertama dan saat yang terakhir.
Jadi soalan ini minta kata cari pecutan untuk saat terakhir. Maksudnya belakang sekali. Nampak saja pecutan, kita cari koordinat. Okey. Di atas ini, di akhir ni masanya 10 saat, lajunya 15. Di awal tadi masanya 8, laju 10. Kita ambil koordinat dia. Okey. Paksi X hijau, paksi Y merah. Okey, untuk cari pecutan, atas nilai merah, bawah nilai hijau. Jadi macam kita cari keturunan. Keturunan. Y2, Y1 tolak X2, X1. Jadi berapakah perubahan laju dia? Asal 10 jadi 15. Bezanya adalah 5 saat. Pecutan pula asalnya 8 kepada 10. So bezanya 2 saat. So yang kuning itu wajib tunjuk. Okay. Yang putih tu tak wajib tunjuk. Beri jawapan akhir. 2.5 ataupun 50 pula okey dah. Okay. 2.5. MS tu tak tulis pun tidak mengapa. Okey saja. Okay, alright. So ingatlah, pecutan perubahan laju bahagi dengan perubahan masa. Okey. Tanya grup tak apa, saya jawab je. Okey, seterusnya soalan C pula kata, hitung jarak dalam meter yang dilalui oleh lipas itu dalam masa 4 saat pertama. Okey. Sekarang soalan kata ulang cikgu. Nak ulang yang mana yang tadi ya? Okey. Untuk pecutan, okey. Untuk pecutan, okey, formulanya adalah okey. Kita tengok soalan. Soalan kata hitung. Bila sebut hitung, kita kena ada jalan kerja. Cikgu kan jawapan betul tapi tak ada jalan kerja, dapat markah tak? dapat markah. Okey. Kalau kata hitung, wajib ada jalan kerja. Kalau kata nyatakan, tak perlu jalan kerja. Okey. Kalau maksudnya ada satu jalan kerja dan satu jawapan. Kalau ada jawapan saja, tidak ada markah untuk jawapan tersebut. Okey, alright. Okey. So, soalan ni kata hitung, wajib ada working. Nak hitung apa? Pecutan. Sebut pecutan, otak kita kata pecutan adalah perubahan laju bahagi dengan perubahan masa. Dia nak waktu bila? 2 saat terakhir. Graf kita yang sebelah kiri ialah waktu yang pertama. Sebelah kanan kita adalah waktu yang terakhir. Jadi dia cari yang kawasan biru itu. Carilah dia punya koordinat. Yang akhir tu paksi X 10, paksi Y 15. Yang awal tu paksi X 8, paksi Y 10. Okay, bila sebut kata pecutan, kita macam nak cari guna formula keturunan, iaitu Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Jadi atas warna merah, bawah warna hijau. So 15 tolak 10 per dengan 10 tolak 8. Ataupun 10 tolak 15 per 8 tersebut. Mesti ikut tempat betul. Wajib tunjuk yang ini. Kemudian selesaikan. Bentuk pecahan boleh, perpuluhan boleh. MS tu tak tulis pun tidak mengapa. Okey. Alright, okey. Kemudian C pula kata hitung jarak. Okey, hitung jarak. Okey. Untuk yang A tu, dia cuma kata cari tempoh masa lipan itu bergerak seragam. Seragam tu kawasan yang lurus sahaja. Maksudnya kawasan antara 4 saat sampai 8 saat. Dia cuma minta masa berapa lama. So, 4 saat kepada 8 saat, 4 saat je lah. Dia suruh jawapan 4 saja. Kenapa tolak 8? Okey. 8 tolak 4, terbalik tu. Okey, alright. Sebab dia nak tempoh masa 8 hingga 4 hingga 8 saat. So 8 tolak 4. Mesti buat kanan tolak kiri lah. Okey, besar tolak kecil. Okey. Di sini pula, kalau graf laju masa, nampak perkataan hitung jarak. Nampak perkataan jarak saja, ingat dalam kepala, kita akan menggunakan formula luas bentuk yang ada di bawah graf. Okay, alright. So dia nak waktu bila ni? Waktunya waktu bila? 4 saat pertama. Bila sebut pertama, sebelah kiri sekali. Okay, alright. Nampak kata jarak saja, ingat bentuk luas di bawah graf tu. Untuk kawasan yang pertama tu, yang merah tu, dia berbentuk segitiga. Okay, dia bentuk segitiga. Jadi, kena guna formula segitiga. Jadi, formula segitiga adalah 1/2 darat panjang, darat lebar. So, ini segitiga dia. Panjangnya 4 saat. Lebarnya 10 laju tu. Ikut tak ya?
Jadi kena guna formula segitiga. Iaitu 1/2 darab dengan 10 darab dengan 4. Tak kisah mana dulu. Yang penting ada setengah darab 10 darab 4. Okay. So wajib tunjuk. Sebab apa? Hitung. Kena ada working. Kemudian selesaikan, dapat 20. Tak tulis meter pun tak apa lah. Itu bukan mm. Bukan mm. M saya. Terlebih M. Okay, 20 meter saja sampai dia. Okay. Tak tulis M pun, pernah nampak 20 saja pun dah memadai dah. Untuk markah penuh. Okay. Satu lagi soalan. Okay. Dalam handout tu, ada nombor 6 ya. Tapi saya tak tunjuk ya. Saya nak lompat sikit. Saya lompat sampai nombor 7 pula. Okay. Kali soalan yang berbentuk kebat sikit. Bentuk ayat, okay, bentuk raja. Itu bentuk yang kebat lah tu ya. Jadi kita kena pandai baca soalan, faham betul-betul untuk keluarkan maklumat. Maklumat ni kata apa? Jarak antara bandar X dan bandar Y ialah X kilometer. Sebuah kereta bergerak daripada bandar X ke bandar Y dengan laju purata 90 km per jam. Dalam perjalanan pulang Y ke bandar X, laju puratanya meningkat kepada 105 dan dia akan ambil masa kurang 30 minit. Kenapa dia ambil setengah? Formula Asraf, formula segitiga. Setengah, panjang, lebar. Okay, alright. Lajunya, okay. Saya cuba sikit Okay. Di sini kita kena pandai, okay, keluarkan maklumat. Okay. Yang pertama sekali, dia kata jarak bandar X dan Y ialah X kilometer. Yang kedua, laju dia bergerak daripada bandar X ke bandar Y adalah 90 km per jam. Cikgu dapat ambil 10, ikut jadual tadi. Ni jadual ni. 10 ni dapat ni, bagi laju ni, graf paksi Y ni. Okey, tinggi dia 10, ikut graf kita ni. Okey, ikut graf. Okey, yang bawah tu panjang sampai 4. Gasan merah tu sampai 4. Yang paksi yang tegak tu, merah sampai gasan 10. Itu dapat 10 tu. Okey, alright, patah balik Okey. Yang ini, maklumat kita ialah jarak X ke Y adalah X kilometer. Laju X ke Y 90 kmj. Tapi bila dia patah balik pula, daripada Y ke X, dia tambah kelajuan dia kepada 105 km per jam. Dan bila dia tingkat kelajuan dia, maka masa untuk dia sampai ke bandar X tu lebih cepat. Cepat 30 minit ataupun setengah jam. Macam kita bawa motor pergi sekolah. Kalau kita bawa, katakanlah kita bawa ke sekolah, bawa motor slow ya kan. Sampai 30 minit contohnya. Kita balik, kita pecut, akan sampai lebih awal lagi lah. Sama macam kes ni. Okay. Pergi je bawa 90. Okay. Balik bawa 105, dia dapat jimat sebanyak setengah jam. Okay. Soalan tanya. Okay, soalan tanya. Masa, okay, hitung nilai X. Nak cari X. X tu apa dia? X adalah jarak. Berapa jarak bandar X ke bandar Y? So, lagi sekali kita akan bermain dengan formula laju jarak mas. Di mana? Di mana kes ni? Cikgu yang mana? Cikgu jangan. Okay, alright. X ke Y. Okay. Lajunya 90 km. So, formula laju ialah jarak. Iaitu X bahagi masa. Tak tahu masa berapa. Okay, yang pertama kita keluar maklumat. X ke Y. Kita tak tahu jarak berapa. Tak tahu masa berapa. Tapi yang kita tahu, lajunya adalah 90. Okay. Bila patah balik, dia kata, okay, bila patah balik, dia kata, okay, ini saya buat apa kata? Samaannya, X per M 90. M tu masa. X tu jarak. Jadi kalau X saja, pindahkan M. Itu jadi 90 M tu. Okay. Bila dia patah balik, okay, jarak masih sama X. Tetapi masanya dapat dikurangkan setengah jam. Iaitu 0.5. Jadi masa awal dulu M, dapat kurangkan setengah jam. Jadi tolak 0.5. Dan lajunya ialah 105. Okay. Pindahkan M tolak 0.5 tu ke sebelah kanan, jadi operasi darab.
Maka kalau X saja dapatlah 105 M tolak 52.5. Ini operasi apa tu? Pemindahan tu. Pindahkan yang di bawah tu, pindah. Jimat masa tu apa cikgu? Waktu pergi, dia bawa slow. Tapi waktu balik, dia pecut. Dia bawa lebih laju. That's why dia dapat jimat masa dia. Maksudnya sampai lebih awal lah. Okay. X ke Y tadi, dia pergi mungkin katakan 3 jam. Balik, 2 jam setengah saja. Kenapa? Kerana dia tambah kelajuannya. Itu maksud jimat masa tu. Okay. Sekarang ni, kita kata yang pertama tadi. Daripada bandar X ke bandar Y, okay, laju 90. Dapat persamaan X sama dengan 90 M. Bandar Y ke bandar X, dia patah balik. Lajunya lebih meningkat 105. Masa berkurang. Bila kita memusing, dapatlah jarak untuk bandar Y ke X ialah 105 M tolak 50.5. So dekat sini, yang pertama kita dapat X sama dengan 90 M. Yang kedua dapat X sama dengan 105 M tolak 52.5. Hasil daripada kita pindah memindah. Jadi atas X, bawah X. Maka setiap nilai X tersebut kita boleh gantikan dengan 90 M. Gini. Okay, kita ambil nilai X at depan tu, letak 90 M. 90 M sama dengan 105 M tolak 525. Okey. Lagi sekali, pandailah kita pindah memindahkan dia. Okey. Jadi 90 pindah ke kanan, 52 pindah ke kiri. Jadi positif. Kemudian last sekali, 52.5 kita bahagi pula dengan 15, dapat 3.5. Hilang lagi sekejap. Slide hilang sekejap ya. Saya tengok. Okey. Ya, tengok slide sekejap hilang ya. Sekejap sekali lagi. Slide hilang. Mungkin line saya tak okey kot ni kot. Ya. Okey, saya ulang sekali ya. Saya tunjuk sekali. Okey, alright. Okey, dah nampak belum slide saya? Dah nampak dah. Okey, alright. Okey, kalau kita beritahu lah, saya takut saya tak perasan. Okey, so sekarang ni. Okey, sekarang langkah pertama kita adalah kita ambil nilai X ni, ganti dengan 90. Ini kita akan dapat masa dulu. So, 90 M sama dengan 105 M tolak 52.5. Okey, oleh sebab 105 tu besar, maka 90 di kiri tu saya pindah ke kanan dan 52.5 tu saya pindah ke kiri. Jadi, yang positif jadi negatif, negatif jadi positif. Okey, so sekarang saya dah dapat dah M, iaitu masa dia. Waktu dia balik, dia perlukan masa selama 3.5. Okey, itu awal dia. Jadi, yang soalan minta adalah cari nilai X. Itu jarak dia. Jadi, lagi sekali kita kembali, kita ambil yang X sama 90 tu, gantikan M dia dengan 3.5, maka dapatlah jarak dia adalah sejauh 315 km. Okey, 52.5 tu dapat dekat mana? Hasil daripada yang daripada Y ke X sama itu X per 5 tolak 0.5. Jadi kita pindahkan yang M tolak 0.5 tu ke sebelah kanan. Jadi 105 darab M dapat 105 M. 105 kali dengan 0.5, itu yang dapat 52.5 tu. Okay, 105 kali M dapat 105 M. 105 kali dengan 0.5, itu yang dapat 52.5 tu. Okay, alright. Okay, lepas tu kita pindah memindah lah. Okay, alright. Okay. Itulah topik tingkatan 2 yang kita kena faham betul-betul, iaitu berkaitan dengan laju dan pecutan. Untuk laju kita bermain dengan formula laju jarak masa, laju jarak masa, nak cari laju jarak bagi masa, nak cari masa jarak bagi laju, nak cari jarak laju jarak masa. Okey, kena pandai pusing memusing. Untuk pecutan pula ialah perubahan laju bahagi dengan perubahan masa. Kita guna formula kecerunan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Okay? Bermainlah dengan formula itu untuk part yang pertama ni lah. Okay? Dan pengetahuan tentang laju dan pecutan ini kita bawa pergi ke tingkatan 4. Bab 8 iaitu tajuk graf gerakan. Okay? Alright.
Graf gerakan, bab 7 bab 7 dipelajari oleh awak semasa tingkatan 4. Zaman saya dulu tingkatan 5 belajar ni. Awak tingkatan 4. Dalam tajuk graf gerakan ini, awak akan belajar dua jenis graf. Graf yang pertama adalah graf jarak masa, yang kedua adalah graf laju masa. Dan pengetahuan awak tentang tajuk form 2 bab 9 yang tadi tu sangat diperlukan untuk awak mahir dan expert topik tentang 4 ni. Di mana kita akan jumpa lagi sekali formula laju jarak masa. Dan kena pandai lagi sekali bermain dengan formula ini, pusing memusing, laju jarak bagi masa, masa jarak bagi laju, jarak laju jarak masa. Kita akan jumpa lagi sekali part ini. Kemudian pecutan kita akan jumpa lagi dalam topik ini juga, iaitu perubahan laju, perubahan masa. Kita jumpa lagi. Tetapi semasa tingkatan 4 ini, awak kena mahir tentang beberapa perkara. Yang pertama, kena faham tentang ayat tempoh masa laju seragam. Tempoh masa laju seragam. Ingat nampak perkataan masa sahaja, kita akan merujuk paksi X nanti. Nampak perkataan tempoh masa, nampak perkataan masa sahaja, kita akan rujuk paksi X nanti. Alright. Nampak perkataan laju, tengok paksi Y. Masa paksi X, laju paksi Y. Yang kedua, yang ketiga, nampak perkataan kadar perubahan laju. Kita akan gunakan formula kecerunan. Semasa form 2, kita guna formula perubahan laju bahagi perubahan masa. Bila masuk tentang 4 ni, kita akan guna formula kecerunan, iaitu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Cerita dulu. Kemudian, nampak perkataan cari nilai diberi jarak. Nampak perkataan jarak sahaja, kita akan gunakan formula luas bentuk di bawah graf. Yang mana bentuk yang kita kena mahir adalah 3. Yang pertama bentuk segi 4. Mesti tahu cara nak cari luas segi 4, iaitu panjang darab lebar. Bentuk yang kita kena mahir adalah bentuk segi 3. Formulanya, kalau segi 4, panjang lebar. Kalau segi 3, separuh dia. So, separuh, 1/2, panjang lebar. Cikgu tengok balik slide tadi. Alright. Yang ketiga adalah bentuk trapezium. Bentuk trapezium, formulanya diberi lain. Tadi, kalau hafal lagi bagus. Alright. Formula trapezium adalah 1/2 darab dengan hasil tambah 2 garisan yang selari. Yang mana selari? Yang A dan B tu. Yang bersama dekat condong tu. Tu. Kemudian darab dengan lebar dia yang C tu. Alright. Ketiga-tiga formula ini kena ingat dan akan digunakan ketika nampak perkataan jarak. Jarak. Topik ini awak kena mahir tentang dua bentuk graf. Graf yang pertama, graf laju masa. Apakah ciri-ciri graf laju masa? Yang pertama sekali, pada paksi Y, ialah laju, iaitu kilometer per jam contohnya. Pada paksi X, masa, sama ada jam, minit, saat, terpulang soalan. Untuk yang condong-condong tu, dinamakan sebagai kadar perubahan laju. Masa form 2 dikenal sebagai pecutan. Tapi masa form 4 dipanggil sebagai kadar perubahan laju. Alright. So nak cari pecutan, iaitu kita guna formula Y2 Y1 Y2 tolak Y1 per dengan X Y1. Nilai perubahan paksi X, paksi Y bahagi dengan perubahan paksi X. Kalau condongnya ke atas, pecutannya berbentuk positif. Contoh soalan ini 90, iaitu 90 bagi 1. Kalau yang lurus pula, namanya adalah laju seragam. Maksudnya, walaupun masa bertambah daripada 1 jam dan 3 jam, dia punya laju masih maintain pada 90. Jadi namanya adalah laju seragam.
Kalau condongnya ke bawah, dia pecutan juga. Tapi pecutannya makin perlahan. Dia akan panggil sebagai nyah pecutan. Okay? Dan dia punya nilainya adalah negatif. Kalau condong ke bawah, pecutannya adalah negatif. Okay? Alright. So, kalau pecutan positif, bermaksud lajunya makin bertambah. Bila kosong naik sampai 90. Tapi pecutan negatif maksudnya laju masih ada. Tapi berkurang. Dari 90 turun ke 80. That's why dia turun ke bawah. That's why dia negatif. Okay? Alright. Kalau soalan tanya, berapakah jarak dilalui? Untuk graf laju masa, kalau minta cari jarak, kita kena tengok bentuk-bentuk yang ada di bawah graf. Okey, untuk ini. Kotak pertama ni segitiga. Guna formula segitiga. Kotak tengah ni segi empat. Jadi guna formula segi empat. Panjang, lebar. Dan kotak hujung ni trapezium. Guna formula trapezium. 1/2 campur dengan, darab dengan hasil taman selari ni 80-90 ni, darab dengan jarak sini 35 ni. Okay, alright. Ingat kalau graf laju masa nak kata cari jarak, mesti guna formula bentuk yang ada. Okay, bentuk yang ada. Sama ada segitiga, segi empat ataupun trapezium. Ini graf laju masa. Bentuk yang kedua pula ialah graf jarak masa. Okey. Untuk kes yang tadi, bila kita kira ni, daripada 0 sampai 5 jam ni, dengan kelajuan 90-80 km ni, dia sudah bergerak sejauh 395 km. Macam dapat? Guna formula bentuk luas yang ada. Segitiga, segi empat, trapezium. Okey. Yang kedua, graf jarak masa. Graf jarak masa, okay, tadi graf laju masa yang condong ini disebut sebagai kadar perubahan laju. Pecutan. Yang ini untuk graf jarak masa yang condong ini dipanggil laju. Yang tak bergerak ni, yang maintain melintang ni, dia berhenti namanya. Dia berhenti. Maksudnya walaupun masa bertambah dari 1 ke 2 jam, tapi dia masih berada pada jarak 80 km. Maksudnya di sinilah dia berhenti. Tidak bergerak ke mana-mana. Okay. Dan kalau condong lagi, maksudnya dia bergerak lagi. Bergerak lagi. Dan laju sentiasa bernilai positif. Sebab formula laju ialah jumlah jarak bagi jumlah masa. Okay, alright. Dan kalau tempoh 5 jam ini, berapa jarak lalui? Jaraknya adalah 90. Okay. Kalau graf jarak masa, tidak perlu cari luas bentuk di bawah graf. Terus ambil saja. Selama 5 jam ni, dia bergerak sejauh 90 kmj. Cikgu ada share semula skrin. Cikgu sekejap. Cikgu hilang. Dan tempat saya lah tak okey lah. Ini sebab lah. Siapa pula dia ni? Kejap lah. Okay, alright. Okay, alright. Sambung lagi ya. Okay, alright. So, untuk graf jarak masa, okay, yang cerun ni dipanggil laju. Untuk graf laju masa, yang cerun dipanggil pecutan. Okay, alright. Yang lurus ni, yang melintang ni, kalau graf laju masa dipanggil laju terekam. Tapi untuk graf jarak masa, dia berhenti. Tidak bergerak. Okay, alright. So, kalau kat sini, kalau graf jarak masa, laju sentiasa positif. Formula laju ialah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey. Dia tanya berapa jarak lalui? Selama 5 jam dia bergerak sejauh 90 km. Okey. Tidak perlu cari di bawah graf ni. Cari luas di bawah graf hanya untuk formula graf laju dengan masa. Graf jarak masa tak perlu cari luas bentuk di bawah graf. Terus ambil saja jaraknya. Okay, alright. Okay, next. Sama ada condong ke atas atau condong ke bawah, tak kisah. Asalkan graf jarak masa
Yang condong ini dipanggil laju. Yang tak condong, yang lurus ni panggil dia berhenti. Yang condong ni dia panggil. Walaupun dia condong ke bawah, tetap bernilai positif. Kerana formula laju lah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Yang ada negatif adalah pecutan. Dan lagi sekali, tidak perlu cari formula luas bentuk graf untuk graf jarak masa. Okay. Bentuk segitiga, segi empat trapezium tu hanya digunakan kalau graf itulah graf laju masa. Graf jarak masa tak perlu guna itu. Terus ambil saja masa kat ujung tu 90. Okay, nah? Yang ni kata faham kena rujuk balik. Kena rujuk balik tingkatan 2 dan tingkatan 4 di awal-awal tu. Okay. Sekarang kita tengok bentuk soalan. Soalannya adalah soalan graf jarak masa dulu. Okey, graf jarak masa. Untuk graf jarak masa dia agak senang sikit sebab soalan pun tak banyak. Okey, tak banyak. Okey, alright. Graf jarak masa biasanya soalan akan minta apa? Minta cari laju purata dan juga berapa lama dia berhenti. Contoh soalan nombor 1. Rajah menunjukkan graf jarak masa. Okey, soalan akan mention okey, graf menunjukkan graf jarak masa pergerakan sebuah motosikal dan tempoh 0.75 jam. Okey, soalan akan mention sama ada graf itu graf jarak masa ataupun laju masa. Okey, alright. So untuk paksi graf jarak masa, paksi X adalah masa, paksi Y adalah jaraknya. Okey, A. Nyatakan. Bila sebut nyatakan, tidak perlu working. Jawapan saja. Dia nak apa? Tempoh masa. Unit apa? Minit. Waktu bila? Motosikal berada keadaan pegun. Pegun ni bermaksud dia berhenti. Tak bergerak. So di mana dia tak berhenti? Dia berhenti. Kawasan tengah lah. Di awal tu dia bergerak. Bila 0 pergi 30, dia bergerak. Tengah-tengah dia berhenti. Walaupun masa bertambah, dia masih berada pada jarak 30 km. So di sinilah dia berhenti ataupun dia ada keadaan pegun. Tidak bergerak. Ya, depan tu dia bergerak lagi. So berapa lama dia tak bergerak? Yang hijau tu. Daripada 0.3 jam sampai 0.5 jam. Bermaksud dia tak bergerak selama 0.2 jam. Tapi soalan kata dia nak dalam minit. That's why saya darabkan dengan 60. Kalau kita nak jawapan dalam minit. Okey, jadi dapat 12 minit. Okey, macam tu pandai. Okey, A, simple. Nyatakan tidak perlu working. Yang hijau tu tak tunjuk pun tak apa. Nampak yang kuning ya, cukup. Nampak 12 saja, terus markah penuh. Sebab dia kata nyatakan tidak perlu working. Yang kedua, hitung. Bila sebut hitung, kena ada working. Nak hitung apa? Laju. So otak kita tahu dah. Laju, jarak bahagi masa. Okey, jarak bahagi masa. Tapi waktu bila? Dia kata 18 minit yang pertama. Dekat mana? Senang je. Kalau pertama, depan sekali. Kalau terakhir, belakang sekali. So di sini nak laju yang mana? Laju yang pertama, belakang sekali. Jadi dekat belakang warna purple tu, jaraknya adalah 30 km. Masanya 0.3 jam. Jadi dia nak laju dalam kilometer per jam. Kilometernya 30. Masanya 0.3. Just bahagi je lah. 30 bahagi 0.3 dapat jawapan iaitu 10 kmj. kmj tak tulis pun tak apa. Nampak 10, markah dah. Okay? Yang kuning-kuning tu wajib tunjuklah. Okay, untuk markah. 30 bahagi 0.3, satu markah. 10, satu markah lagi. Alright. C. Hitung. Hitung lagi sekali ya. Sebut hitung, kena ada working. Nak hitung apa pula? Purata laju. Macam cakap awal tadi, tak kisah. Purata laju ke, formula yang sama, laju, jarak, masa. Okey. Hari ni dia nak waktu bila pula? Unit apa? Dia nak unit kmj juga. Atas mesti kilometer, bawah mesti jam. Dia nak waktu bila? Keseluruhan perjalanan. Maksudnya, dia nak semua sekali. Dari mula kosong tu sampai dekat ujung tu.
60. Dia nak semua sekali. Jadi berapa jarak dilalui? 60 km. Okey, motor itu bergerak sejauh 60 km dalam tempoh 45 minit. So, kayak gitu je lah. 60 km bahagi dengan 0.75 jam. Jadi berapa laju dia? Laju dia adalah 80 kmj. Kmj tak tulis pun tidak mengapa. Yang penting nampak 60 bahagi 0.75 dan nampak 80, markah dapat. Okey, cikgu. Tadi jawapan saya dapat. Tadi jawapan saya dapat. Tadi jawapan saya dapat. Okey, dapat 80 sini. Okey, sekejap. Cikgu saya tak dapat baca. Tadi. Dapat 100. Tadi dapat 100. Macam mana B tu dapat 10, cikgu? B dapat 10 tadi. Okey. B tadi, dia kata, dia nak purata laju untuk 80 minit yang pertama. Depan sekali saja. Jadi, dekat depan yang warna purple ni, jaraknya 30 km. Okey, daripada kosong, naik ke atas, sampai 10 km. Masanya pula daripada kosong, pergi ke 0.3. That's why lah 30 bahagi dengan 0.3. Okey, 30 bahagi dengan 0.3. Okey, jawapan 100 lah, bukan 10 lah. Jawapan 100, typo. Okey, jawapan 100. Okey, thank you untuk Farisha, okey, Farisha, Nur tadi ya. Okey, jawapan 100 lah, bukan 10. Typo lagi. Okey, alright. So 30 bagi 0.3 dapat 100 kmj. Okey, bukan 10 lah. Sorry, thank you. Okay, thank you David. Semua tu. Okay. Ya, okay, ini soalan nombor 1. Okay, biasanya graf jarak masa dia hanya minta kita cari laju keadaan pegun, laju dan purata laju saja. Okay, ini soalan berbentuk direct. Tak ada kebat langsung. Kalaulah soalan bentuk kebat. Contohlah, gini. Raja menunjukkan graf jarak masa. Okey. Pergerakan Faik dari rumahnya ke rumah Aiman. Maksudnya dekat kosong tu rumah Faik. Dekat atas hujung sebelah kanan tu, kat P tu rumah Aiman. Itu cerita je lah. A. Nyatakan jarak dalam kilometer Faik berhenti rehat. Nyatakan tidak perlu working. Dia nak apa? Jarak. Jarak tengok Pak CY. Okay, jarak tengok CY. Kalau salah unit memang salah, tengok soalan juga lah bila ada unit ada apa lah. Okay, alright. Untuk matematik, kalau salah unit pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting jawapan kita betul. Nilai tu betul lah. Okay, alright. Okay. Nyatakan tidak perlu working. Dia nak jarak. Tengok Pak CY. Waktu bila? Waktu dia berhenti rehat. Macam cakap awal tadi, untuk graf jarak masa, yang condong-condong tu ialah dia bergerak. Dia ada kelajuan. Yang melintang tu ialah dia tidak bergerak. Walaupun masa bertambah, dia masih maintain pada jarak yang sama. So, berapa jarak dia berhenti rehat tu? Jaraknya ialah 40. So, tulis 40. KM tak tulis pun tidak mengapa. Nampak 40 saja dapat markah. Tak perlu buat working apa-apa kerana soalan kata nyatakan. Hanya nak jawapan sahaja. Okey, B. Hitung. Sebut hitung, kena ada working. Nak hitung apa? Laju. Bila laju, otak kita kata apa? Laju jarak masa, laju jarak masa. Okey. Unit apa? kmj. Okey. Waktu bila? 27 minit yang pertama dia kata. Okey, ini soalan kebat Bila sebut pertama, depan sekali. Tapi dia nak 27 minit yang pertama saja. Sedangkan rajah kita tu dekat 0.45 jam. Ataupun kita darat 60 kita dapat 45. So macam nak cari? Di sini awak kena ingat untuk yang garisan anak panah tu, dia lurus saja. Jadi bila lurus begitu, tak kisah dekat 10 saat ke 10 dekat 10 minit ke 20 minit ke, dia punya nilai keturunan adalah sama. Okey, untuk garisan anak panah ni, okey, anak panah yang ini, okey. Di mana saja catatan, dia punya keturunan adalah sama. Okey.
Sama ada masa 10 minit ke 20 minit, 30 minit, dia punya masa adalah sama. Jadi, tak kisah di mana, kita bolehlah guna formula paksi Y 40, paksi X 45. Boleh guna yang tu. Sebab apa? Sebab sepanjang kesangan panah itu, semua nilai kecurunannya adalah sama. Kerana dia garis lurus. Jadi walaupun dia minta 27 minit yang pertama, tapi kita boleh guna yang 45 ni. Sebab kecurunannya sama nanti. So 40 bagi 45 dapat jawapan adalah 88.89. Okay, alright. Tahniah untuk Rindi Effendi ya. Amirah pun dapat juga. Okay. David pun dapat juga. 27 minit tu memang sejam ke? Bukan. 27 minit, okay, kalau kita bagi dengan 60, dia adalah 0.045. Betul lah. 0.45, betul lah. Betul. Okay, alright. Bagi. Okay. Kemudian, C. Soalan betul kebalan lah. Cari nilai P, dia kata. Kalau laju bagi tempoh 30 minit terakhir ialah 60 kmj. Okay. Dia kata apa? Cari. Hitung ke, cari ke, selesai ke, maksudnya mesti ada working. Nyatakan tak perlu working. Okay, kita nak cari apa? Cari P tu berapa. Okay, apa yang kita ada? Laju untuk 30 minit terakhir ialah 60 kmj. Perlu kata 30 minit terakhir. Bila dia kata maklumat laju. Bila sebut laju, otak kita laju jarak masa, laju jarak masa. Waktu bila? 30 minit terakhir. Bila sebut terakhir, belakang sekali. Situ. Okay. So dekat situ, berapakah jarak dia? Dia bergerak daripada 40 sampai P. Jaraknya adalah P tolak 40. Hati-hati tu nah. Bila anak panah tu ke atas tu, P tolak 40. Mestilah yang tinggi tolak yang rendah. Itu untuk dari segi jarak dia. Masanya pula dari 1 ke 1,5. 0.5 jam. Jadi gunalah formula laju jarak masa, laju tahu 60, jarak nak cari, masa setengah jam. Jarak silang 60 kali 0.5 dapat 30. P tolak 40. Hilangkan 40. 40 tu pindah ke sebelah kiri. Negatif jadi positif, maka dapat P70. Okay, Aaron Chew kata, okay. Bukan 70 ke? 70 lah. Betul tu, 70. Okay. Halim dapat 60. Amir dapat 90. So, hati-hati. Takut silap lah. Ha? Okay. Okay, next. Okay. Ini soalan bentuk kebat lagi. Cikgu boleh ulang semula. Nak ulang tu tak cukup masa ni kita. Okay, right? Okay. Lagi sekali ya. Untuk yang ini, nak cari nilai P. Maklumat yang kita ada apa dia? Lajunya 60. Okay, keluar kata lajunya. So, kita guna formula laju jarak masa. Waktu bila? 30 minit terakhir. Dia sebut terakhir, bahagian yang paling belakang ni. So, formula laju lah jarak bahagi masa. Jarak yang paksi Y tu. Daripada 40 pergi ke P. Berapa jaraknya? Okay. Jadi P tu paling tinggi sekali. Kalau cari jarak, mestilah nilai yang paling tinggi sekali tolak rendah. That's why kita buat P tolak 40. Untuk masa pula paksi X. Daripada 1 ke 1,5. Jadi bezanya adalah 0.5. Dan formula laju adalah jarak bahagi masa. Jarak nak cari. Laju dah tahu 60 soalan beri. Masa 0.5 dah ada dalam rajah diberi. Okey, pindahkan 0.5. Pecahan. Nak hilangkan darab 60. Dapat 30. Nak hilangkan negatif 40. Pindah ke kiri. Negatif jadi positif. That's why dapat 70. Okay, alright. Okay. Soalan yang lebih susah lagi.
kena faham soalan. Soalan kata Khairul memandu dari kampung P dan tiba di kampung R yang jauhnya 180 km dalam masa 2 jam. Okey, jadi dia bawa kereta selama 2 jam untuk pergi ke kampung R dari kampung P. Tapi dalam perjalanan tu, dia berhenti rehat sekejap. Berhenti rehat suku jam. Waktu bila? Dia penat mandu 75 km, dia pun berhenti. Itu cerita dia. Okey, jadi soalan kata lengkapkan raja. Tak boleh guna simbol sambil cas iPad ke? Okey, faham. Terima kasih cikgu. Okey, alright. Okey. Kan soalan kata lengkapkan rajah itu dan tunjukkan M berapa, N berapa, P berapa dan lukis graf tu. Okey sih. Jadi kat sini kita kena pandai keluarkan maklumat. Pertama sekali, jaraknya dari P ke R adalah 180 km. Okay, Zakaria kata M105. Okay, alright. Kita check tengok. Tak apa. Dia 15 minit. Okay, dia jadi 90. Okay, alright. Nampak yang pandai dah kan. Alright. So, maklumat kita ada. Jarak kampung P dan R adalah 180 km. Dia akan berhenti rehat. Selepas memandu 75 km, dia akan rehat suku jam. Suku jam ni adalah 15 minit. Dan dia akan sampai ke bandar R tu dalam masa 2 jam. 2 jam. Jadi tu je nampak lah. Okay. Alright. So, dia bergerak sini. Okay. Dan jarak P ke R 180 km. Okay. Tapi dia berhenti rehat sekejap selepas memandu sejauh 75 km. Yang condong tu jaraknya adalah 75 km. So berapa nilai M? Jadi 180 tolak 75. Maka dapatlah 105 dekat M tu. Okay. Kemudian dia kata apa pula? Dia berhenti rehat selama suku jam. Bila sebut rehat, garisan lurus macam tu. Maksudnya, walaupun masa bertambah, dia berada pada tempat yang sama. Berapa lama dia berehat? Suku jam. Suku jam 15 minit. Okay, suku jam 15 minit. Jadi, tambah lagi 15. Jadi 90. Okay. Lepas tu dia kata apa? Dia sampai ke bandar R tempoh 2 jam. Jadi selepas dia berehat, dia bergerak lagi sampai ke bandar R. Selama 2 jam. Jadi kalau kosong kat ujung sana, P tu 2 jam lah. Tapi dia nak dalam minit. Dia tulis 2 salah. Minit. Jadi 2 jam ialah 120 minit. Gitu. Bukan 1, okay. 2 jam 120. Ni typo lagi ni. 120 bukan 150. Okay. Sinilah 120. 120. Bukan 180. Alright. Okay. Jadi inilah bentuk dia. Okay, alright. Jadi, murid-murid semua, jawapan dia. Okay, jawapan dia, kalau M betul, okay, kalau M betul, N betul, dan P betul, baru garisan merah biru tu dapat markah. Tapi kalau M ataupun N tu ada salah, dalam tiada markah. Kerana nilai di dalam itu bergantung dengan nilai kat luar tu. Okay, kena betul semua, baru dapat markah yang di dalam tu. Okey, itu soalan A lah. Lengkapkan rajah. Okey, yang B pula kata. Berapakah purata laju ke seluruh perjalanan? Dia minta purata. Laju. Masih lagi jarak bagi masa. So, berapa jarak P ke R? Tahu tadi dah. 180. Masanya berapa lama? 2 jam. So, just bagi je lah. Dapat jawapan 90 kmj. Itu saja. Alright. Okey, ini soalan graf jarak masa. Okey, satu lagi soalan. Itu lagi soalan. Yang ni lebih kena faham betul-betul. Rajah menunjukkan catatan larian bagi 3 orang pelumba basikal dalam satu ujian simulasi yang terjalankan untuk pilih 2 orang peserta yang akan wakil negeri dalam satu ujian berbasikal. Okay. Graf KL yang merah tu adalah kayuhan Matthew, dia kata. Graf OM, kayuhan Danish. Dan graf ON, kayuhan Abid.
nak pilih 2 orang peserta. So, siapakah pesertanya? Dan kenapa pilih dia? Itu soalan minta. Jadi, murid-murid semua, untuk kita pilih siapa yang nak wakil kita pergi bertanding, mestilah kita pilih orang yang kayuh laju. Kayuh laju. Jadi, itu clue dia. Dia nak pilih wakil, mesti pilih wakil yang paling laju sekali. Laju sekali. Okay, laju. So, disebut laju. Laju. Jadi, jarak bahagi masa. Jadi, antara Matthew, Dennis dan Abid. Siapa paling laju sekali? Okay, jadi siapa paling laju sekali? Kenalah guna formula laju jarak masa. Nak buat perbandingan, bagus kalau kita buat bentuk jadual. Okay, Matthew. Berapa laju dia? Laju adalah jarak bahagi masa. Okey, untuk Matthew, graf merah tu. Berapa jarak dia? Daripada 150 sampai 30. Jadi jarak dia lari, dia kayuh ialah sejauh 120 meter. Berapa masa dia? 15 saat. Okey, 150 tolak 30. Sebab yang merah tu sampai 30 je. So bagi 15 masa. Jadi untuk Matthew ni 8 meter sesaat. Maksudnya setiap satu saat Matthew mengayuh sejauh 8 meter. Itu Matthew. Untuk Dennis pula yang hijau tu pula, dia berkayuh sejauh 125 meter dalam masa 10 saat. Jadi laju Dennis berapa? Jaraknya 125, masanya 10. Dapatlah 12.5. Jadi untuk Dennis pula, setiap satu saat, dia mampu mengayuh sejauh 12.5 meter. Abid pun sama juga. Untuk Abid, daripada kosong, kayuh sampai 150. Masanya 15 saat. So 150 bahagi 15 dapat 10. Jadi setiap satu saat Abid mampu mengayuh sejauh 10 meter. Jadi Dennis dan Abid, siapakah dua orang yang pilih? Macam cakap awal tadi, nak pilih orang untuk wakil kita, mesti pilih yang paling laju sekali. Dalam kes ni yang paling laju siapa dia? Yang paling laju adalah Dennis, iaitu 12.5 meter saat. Setiap satu saat, dia mampu kayuh 12 meter. Yang kedua nak pilih Abid, sebab setiap satu saat 10 meter. Matthew slow sikit. Satu saat 8 meter saja. Jadi nak pilih siapa? Pilihlah Dennis dan Abid. Kenapa pilih dia? Sebab seorang kata beri justifikasi. Kerana jarak kayuhan yang lebih baik bagi setiap satu saat. Itu punya apa? Justifikasi dia. Okay? Jadi jalan kerja dia, jadual tunjuklah. Tunjukkan beza kayuhan antara tiga orang tu dan tunjukkan siapa yang dipilih. Kemudian buat sikit ulasan kenapa pilih mereka. Okey, alright. Nah, itu soalan graf jarak masa. Okey, kalau sebut kata Dennis Abid saja, hilang markah 1. Sebab soalan kata apa? Berikan justifikasi. Kena bagi tahu kenapa pilih mereka berdua tu. Okey, ini keterangan. Walaupun dia buat jadual dah, tapi kena terangkan juga. Pilih Dennis dan Abid kenapa? Kerana jarak kayuhannya yang lebih jauh berbanding dengan Matthew tadi. Bukan Matthew kan cikgu. Matthew ni, saya cakap tadi, setiap satu saat dia mampu kayuh 8 meter saja. Tapi Dennis setiap satu saat dia mampu mengayuh 12.5 meter. Okey. Abid kayuh satu saat 10 meter. 10 meter. Okey. Dia macam kita bawa motor, kalau Matthew katakan dia akan bawa motor 80 kmj. Untuk Dennis 125 kmj. Abid 100 kmj. Itu contoh sebagai simbolik lah. Okay. Matthew ni 8 km. Okay. Maksudnya satu saat dia boleh pergi 8 meter je. Dennis satu saat 12 meter. Abid 10 meter. Dan tentu kita pilih yang orang yang boleh pergi jauh lagi. That's why kita pilih Dennis dan Abid. Okay, alright. Okay, next. Okay, itulah graf
jarak masa. Okey, dia akan bermain dengan formula laju, jarak masa dan juga laju pegun, keadaan pegun, iaitu dia berhenti rehat. Biasa biasa soalan akan sebut berhenti rehat, berhenti rehat. Okey, jarang sebut pegun ni, tapi kalau sebut pegun ni tahulah ya, pegun tu ialah dia tidak bergerak ke mana-mana walaupun masa bertambah. Okey, kalau alasan saya ialah kelajuan Danish dan Abid lebih tinggi, boleh, tak ada masalah. Okey je. Kalau saya kata kelajuan Danish lebih tinggi, boleh, tak ada masalah. Okey, alright? Tak ada masalah. Nak kata kelajuan lebih tinggi pun tak apa. Yang penting beri alasan yang betul. Kelajuan yang lebih tinggi ataupun jarak yang lebih baik, tak ada masalah. Okey, alright. Okey, next. Okey, katakanlah pula ada pelajar kata, pilih Matthew dan Danish. Kenapa tak pilih Abid? Okey, dia bagi alasan. Kerana Abid mengalami kecederaan. Boleh tak agak-agak? Macam boleh kan? Sebab dia bagi alasan yang betul. Contohlah. Okey, alright. Sekarang tengok bahagian graf yang terakhir. Okey. Graf laju masa. Okey. Graf laju masa dia agak tu sikit. Okey, agak dia technical sikit. Okey. Ada benda kita kena buat. Dan tajuk ini juga dia punya ada bahagian dalam kerja panjang. Markah sikit. Tetapi dia tetap dalam kategori yang senang. Dia kategori yang senang juga. Okey, dalam tajuk laju masa ni, ada beberapa ayat yang kita kena mahir dan tangkap. Okey, topik laju masa ni, dia akan tanya pertama kali lah, nyatakan tempoh masa laju seragam. Ada perkataan laju seragam. Yang kedua, akan jumpa perkataan nanti, kadar perubahan laju. Yang ketiga dia akan ada perkataan jarak dilalui. Itu 3 perkataan yang kita akan biasa jumpa dalam topik graf laju masa. Okey, contoh soalan. Rajah menunjukkan graf laju masa pergerakan sebuah van dalam tempoh 5 jam. Okey, graf ni tunjuk pergerakan van tu tempoh 0 ke 7, daripada 0 ke 0.5. Dia pecut sampai 90 kmj. Kemudian dia bawa kereta maintain 90. Kemudian dia bawa kereta makin slow sampai 50. Itu maksud cerita ni lah. Okay, alright. Soalan pertama kata, nyatakan tidak perlu working. Nak nyatakan apa? Tempoh masa. Okay, tempoh masa. Nyatakan tempoh masa. Mana dia banyak itu? Sekejap ya. Kelat lah. Ada yang bising. Pakai t-shirt yang akan masak. Jangan. Okay, alright. Okay, so soalan kata nyatakan. Nak nyatakan apa? Tempoh masa. Clue kata dia nak masa. Bila nak masa, tengok pasti X. Bawah. Okay. Unit apa? Dia nak dalam minit. Waktu bila? Bergerak laju seragam. Okay. Clue kata dia nak keadaan laju seragam. Jadi, rajah kita ni, yang depan sebelah kiri tu, dia punya laju bertambah. Bila 0 90. Yang tengah-tengah tu. Seragam ni lah yang melintang tu. Inilah kawasan seragam. Dan soalan minta apa? Minta berapa lama dia laju seragam, laju dia maintain gitu. Dan dia minta juga dalam minit. Rajah kita ni dalam jam. Daripada 0.75 sampai 35 jam dia maintain je laju dia 90. So berapa lama dia bergerak seragam tu? Jadi 90 tu, 35 jam tu tolak 0.5 itu akan dapat dalam jam. Soalan minta dalam minit. Kena dalam 60. Itu yang dapat 165. Minit tak tulis pun tidak mengapa. Okay. Nampak 165 saja, terus markah. Yang 35 tolak tu pun tak payah tulis. Sebab soalan kata nyatakan. Tidak perlu working. Okay. Yang pertama. Yang kedua. B. Hitung. Bila sebut hitung, kena ada working. Okay, sekejap ya. Ada lagi. Okay. Kena ada working. Nak hitung apa pula? Okay. Ayat dia adalah kadar perubahan laju. Ingat ya.
nampak perkataan kadar sahaja, ingat dalam kepala, guna formula kecerunan. Okey, nampak perkataan kadar sahaja, ingat formula kecerunan. Okey, waktu bila? 45 minit pertama. Clue kata pertama. Rajah kita sama juga. Sebelah kiri pertama. Sebelah kanan terakhir. Jadi nampak perkataan kadar sahaja, mesti ingat formula kecerunan. Okay? Y2 tolak Y1 per X2 tak 1. Paksi Y di atas, paksi X di kiri. Nilai laju dekat atas, nilai masa dekat bawah. So, untuk 45 minit yang pertama, yang sebelah kiri tu, di hujung bawah sekali tu ialah kosong. Kosong koordinat dia. Atas tu ialah 0.7590. Guna yang ini, ganti dalam formula keturunan. Yang biru dekat atas, yang merah di bawah. Ganti gitu. Wajib tunjuk walaupun tolaknya kosong. Okay. So 90 tolak kosong per dengan 0.75 tolak kosong. Wajib tunjuk. Okay. Yang dan dapat jawapan 120 kmj 2. kmj tak tulis pun tidak mengapa. Nampak 120? Jalan masa kita. Okay. B. C pula kata, hitung jumlah jarak. Hitung. Kena ada working. Nak hitung apa? Jumlah jarak. Ingat dalam kepala, untuk graf laju masa, bila sebut jarak sahaja, ingat formula luas bentuk-bentuk yang ada. Okey, dia nak waktu bila ni? Tempoh 5 jam. Maksudnya, dia nak semua sekali. Okey, di situ kita nampak kotak apa? Nampak kotak segitiga, segi empat dan trapezium. Itu kotak nampak. Bila sebut kata jumlah jarak untuk graf laju masa, guna formula bentuk ada ni. Yang hijau tu bentuk segitiga. Tingginya 90, lebarnya 0.75. Gunalah formula segitiga, setengah darab panjang darab lebar. Wajib tunjuk formula ini dan dapat jawapan. Itu untuk yang hijau. Yang kotak tu pula, tingginya 90, lebarnya 2.75, iaitu 3.5 tolak 0.75. Dan formula segi empat, panjang darab lebar. Okey? Dapat 247.5. Kemudian yang biru tu pula bentuk trapezium. Okey? Depan 90, belakang 50, bawahnya 1.5. Untuk formula trapezium, 1/2 darab dengan yang merah tu ditambahkan. Darab dengan 1.5. Dapat gini. Okey, salah satu formula ini akan dapat 1 markah. Bukan semua formula dapat markah. Contoh yang inilah. Yang kuning dia dapat markah. Yang bawah tu semua tak ada markah. Okey, tapi kena buat. Tak buat saya nak jawab kan? Kena buat tapi tidak ada markah. So di mana markah lagi? Okey, sebab soalan minta kata cari jumlah jarak. Jadi tambahlah jarak segitiga, jarak segi empat, jarak trapezium. Tambah semua. Okey, jadi kat sini segitiga 33.75 km. Segi empat 247.5 km. Trapezium 105 km. Tambahkan semua. Markah yang kedua dan akhir sekali jarak yang terakhir tu. KM tak tulis pun tidak mengapa, tak hilang markah. Okey, tu cara cari jarak. Bila sebut jarak saja, graf laju masa mesti guna formula luas bentuk-bentuk yang ada. Yes, dia kata, Akmal kata lah. Baik. Okay, alright. Okay, next. Soalan berikutnya. Rajah menunjukkan graf laju masa. Okay, ingat. Ini adalah graf laju masa.
pergerakan sebuah teksi berapa lama? 4 jam. A kata, nyatakan tidak perlu working. Tempoh masa, tengok pasti X. Dia nak dalam unit apa? Unit minit. Rajah tu dalam jam. Ingat, kena tu mesti darab 60. Waktu bila? Laju seragam. Keluarnya seragam yang melintang ini. Berapa masanya? 3.5 tolak 1.5. Okey. Dan mesti darabkan dengan 60. Sebab dia nak dalam minit. Yang ini tidak perlu tunjuk. Tidak ada markah pun. Tunjuk pun tak apa, tak tambah markah. Tak tunjuk pun tak apa, tak tolak markah. Sebab dia kata nyatakan. Dia nak jawapan akhir sahaja. So jawapan kita nak ialah 1.35 minit. Okey, semua betul juga. Bagus. Okey, alright. Kemarin dia bagi 2.25 tu kena hati-hati lah. Okey, kena hati-hati tu. Okey. B. Hitung perubahan laju. Keluarnya lah kadar perubahan laju. Nampak kadar saja formula kecerunan. Waktu bila? 1.25 jam yang pertama. Bila sebut pertama, yang paling belakang sekali. Yang inilah koordinat dia. Bawah sekali, 00. Atas sekali, 1.25 dan 90. Ganti dalam formula. Okey, ramai dapat jawapan kan? 77. Betul lah tu kan? Alright, so 90 bahagi dengan 1.5 dapat 72. KMJ tak tulis pun tidak mengapa, tidak menjadi kesalahan. Okey, tahniah untuk Abdul Halim, Zakaria, Nur Hazira semua tu yang dapat jawapan yang tepat lah. Okey, C. Ni bentuk kebat sikit lah. Tapi tak adalah susah benda pun. Okey, berapakah nilai V dia kata kalau jumlah jarak dilalui 165 minit terakhir ialah 240. Perlu kata apa? Hitung. Kena ada working. Nak hitung apa? Nilai V. Okey, apa maklumat kita ada? Jumlah jarak. Perlu itu. Jumlah jarak. Nampak jarak saja, kepala kita kata luas bentuk-bentuk. Waktu bila? 165 minit yang terakhir. Itu terakhir. Di manakah 165 minit terakhir? Untuk kotak hujung sekali tu, 3.5 sampai 4 tu baru setengah jam. Dia kata setengah jam 30 minit. Okey, yang hujung tu baru 30 minit. Jadi, dua kotak ni lah. Okey, macam kita tahu dua kotak ni. Iaitu 4 tolak 1.25. Bila darabkan dengan 60, dapat 165. Okey, alright. So, jangan cari semua bentuk ya. Kita ada dua bentuk ni saja. Segi empat dan trapezium sahaja. Sebab dia kata 165 minit yang terakhir sahaja. Okey, so segi empat tu. Lebarnya 225, tingginya 90. Segi empat. Panjang darab lebar. Wajib tunjuk dapat gitu. Okey, alright. Yang biru bentuk trapezium. Okey, trapezium. Setengah darab dengan yang merah ditambahkan darab yang hitam tu. Dapat gini. Tiada markah. Tapi kena tunjuk. Sebab bukan tunjuk, sebab nak sambung lagi. Okey, so dua kotak ini jumlahnya adalah 240. Kita pun sambung. Segi empat tu 202.5. Trapezium tu itu. Kenapa saya tak kembangkan? Sebab apa saya tak kembangkan? Kerana yang segi empat tu tak ada huruf X. Yang hijau yang disebut huruf X. So saya tak kembangkan, tak apa. Nak kembangkan pun boleh ya, tak ada masalah. Tapi saya tak nak kembangkan. Sebab apa saya tak nak kembangkan? Sebab hanya ada satu tu je ada huruf X. Yang segi empat tu tak ada segi X. Tak ada X. So saya lebih mudah lah. So apa begini saya buat? Segi empat tambah trapezium 240. Betul semua yang ni, dapat markah yang kedua. Markah pertama tadi dekat salah satu formula yang betul, sama ada segi empat ataupun trapezium. Markah yang kedua adalah kita buat luas segi empat tu betul, luas trapezium tu betul. Sama dengan, itu markah yang kedua. Kemudian saya hilangkan 225. Saya pindahkan ke kiri, ke kanan. Tolakkan. Dapat begini. Tinggal 37.5. Kemudian, nak hilangkan 0.25, saya bahagikan.
Bahagikan kiri kanan dengan 0.25, maka dapatlah 90 tambah V 150. Dan nak urut V sahaja. Tak mahu 90. 90 dipindahkan ke sebelah kanan, tolak. Dapatlah V sama dengan 60. Okey, betul lah jawapan Taranya tu. Taranya betul, Rifah betul. Okey, apa tu? Rifdi ya, Rifdi. Okey, wow dia kata. Alright. Okey, itu cara. Okey, walaupun workingnya banyak, jalan kerjanya banyak, tapi markah sangat sedikit. Okey, tapi nak tak nak terpaksa buatlah. Sebab tak buat tak dapat markah. Okey, tak dapat jawapan nanti. Tapi yang kuning-kuning tu ada jawab markah. Yang tak ada kuning tu yang tiada markah. Okey, dapat 60. Very good, Akmal. Okey, okay, Fatih apa kata? Okey, alright. Okey, soalan berikutnya. Rajah menunjukkan graf laju masa pergerakan sebutir zarah tempoh. Ini zarah pula. Okey, ini soalan untuk kebat. Kebat arah rendah je. Okey, yang A tu tak kebat. Nyatakan laju. Dia nak laju. Waktu bila? Seragam. Dia nak laju. Tadi soalan kita minta masa. Tengok bahagian bawah. Kan dia nak laju. Tengok bahagian paksi Y. Dia nak laju. Situ laju dia. Berapa laju dia? Dia nak dalam sebutan V. Jadi jawapan dia adalah V tolak 5. Itu saja. Kalau minta masa, 20. Minta laju, V tolak 5. Jangan silap dah. Ini dia nak laju. Kalau dia minta masa, 20. Minta laju, V tolak 5. Yang kedua, kadar. Okay, soalan kita itu je. Cari masa, cari laju seragam, cari kadar perubahan laju, dan cari nilai diberi jarak. Itu je tiga soalan kita. Okey? Okey, kali ini kita kadar. Bila sebut kadar, formula kecerunan. Waktu bila? 20 saat pertama. Bila sebut pertama, depan sekali. Ambil segitiga apa tu? Koordinat dia. Yang bawah itu 0.30. Yang atas tu 20.60. Ganti saja dalam formula. Okey? Dapat jawapan. Okey, laju ada dapat dah 1.5 dia kata. Betul. Alright. MS tu tak tulis pun tak apa. Tak ada masalah. Okey je. Okey. Yang C. Yang C. Kita dah boleh agak soalan dah. Kita dah boleh agak soalan pun ni. Okey, C. C kata jumlah jarak dilalui tempoh 30 saat terakhir 1675. Berapa nilai V? Clue pertama, jarak. Kepala kita kata luas bentuk. Tapi bentuk mana? Kita 3 bentuk. 0 sampai 20, 20, 30, 30, 50. 3 bentuk. Tapi bentuknya kita nak pilih. Kita hanya pilih 2 bentuk yang terakhir. Apa korang? Ni sorry ya. Okey. Hanya pilih 2 bentuk yang terakhir saja. Kerana apa? Dia nak aja. Kotak segi 4 tu baru 20 saat. Tak cukup lagi. Tambah trapezium tu. 10 saat lagi. Itu kau saja. Jadi kena pandai lah. Cikgu. Okey, saya rasa cikgu. Alamak. Okey, sambung lagi cikgu. Sedang ajar sangat cepat. Betul. Mas sangat cepat. Kerana kita kejar masa. Okey. Alright. Seperti saya cuba terus ya. Okey, bila kata jumlah jarak. Okey. Bila soalan kata jumlah jarak. Otak kita kata guna formula luas bentuk. Okey, waktu bila? 30 saat terakhir. Okey. Untuk rajah tu, kalau kotak segi 4 sahaja, dia baru 20 saat. Dia kata 30 saat. Maksudnya kita ambil sikit yang trapezium tu pula. Tapi yang kiri sekali tak ambil. Kalau kita ambil tu, tempohnya adalah 50 saat. Soalan kata hanya 30 saat terakhir sahaja. Okay. Lepas tu dia kata apa? Berapa jarak kotak trapezium itu dan kotak segi 4 tu jumlahnya adalah 1675. So, segi trapezium tu. Gunalah formula trapezium. 60, 10, 90. Okay. So, yang merah tu ditambahkan darab dengan 10 lebar tu. Selesaikan. Okay, selesaikan. Okay. Setengah kali 10 dapat 5. Kemudian sedarat masuk. Oh, sedarat masuk kerana kotak trapezium ni ada huruf X. Yang segi 4 pun ada huruf X. That's why saya kembangkan.
Tadi saya tak kembangkan sebab apa? Sebab yang satu kotak ada X. Yang tak ada. Saya tak kembangkan. Yang ni saya kembangkan sebab trapezium ada X, segi empat pun ada X juga. Okey, untuk segi empat ni panjang darab lebar. Kembangkan 20 kali V, 20 V. 20 kali 5, 100. Kemudian, luas trapezium campur luas segi empat, jumlahnya adalah 1675. Okey. Luas trapezium campur luas segi empat, jumlahnya adalah 1675. Selesaikan. 275 tolak 100 tinggal 175. 5V tambah 20V jadi 25V. Pindahkan 175 ke sebelah kanan, tolak. Tinggallah 1500. Bahagi 25 supaya dapat V saja, maka dapat jawapan 60. Okay, alright. So kirah tu, kiraan raja tu saya cuba check balik kalau silap je nah. Okay, yang ni semua dapat 60. Very good. Okay. Tu nah. Jadi kita kena tangkap dia punya keyword dia. Laju seragam, tempoh masa laju seragam, tengok nilai pada paksi X. Laju seragam, tengok nilai pada paksi Y. Kadar perubahan laju, formula keturunan. Ingatlah sama ada yang pertama atau yang terakhir. Nampak perkataan diberi jumlah jarak, luas bentuk-bentuk yang ada. 3 bentuk, segi 4, segi 3, trapezium sahaja. Okey, salah kira cikgu. Okey, alright. Tak apa. Okey, salah kira kat hal. Okey je. Yang penting dalam exam jangan salah. Ustaz Kazim. Okey, alright. Sambung. Okey, kita pergi soalan yang susah sikit. Okey, susah sikit je lah. Okey, right. Graf laju masa. Okey, masih lagi graf laju masa. Pergerakan 3 buah kereta, pasukan pionik, pasukan kuantum dan pasukan Rocky dalam satu perlumbaan lasak 3 jam tanpa henti. Pasukan dengan jarak terjauh tempoh yang diberikan muncul pemenang. Okey, keluarkan maklumat dulu. Apa yang ada? Dia kata inilah perlumbaan lasak 3 jam tanpa henti. Yang kedua, pasukan yang jarak terjauh dalam masa cetakan menang. Itu maklumat dia. Okey? Soalan pertama. Soalan biasa. Tak ada kehebat. Correct. Okey? Kenal pasti dulu. Antara 3 graf ni, yang manakah graf-graf dia? Okey. Yang merah tu, DEF. Inilah pasukan pionik. Dia maintain, laju makin berkurang. Sampai yang kedua, pasukan kuantum. Maintain dari awal lumba sampai habis. Maintain dia. Okey. Yang ketiga, dia bergerak slow. Makin laju. Maintain. Makin laju. Pasukan Rocky. Okey, itu maklumat ya. Jadi kita kena pasti. Yang merah tu pasukan pionik, biru kuantum dan hijau Rocky. A. Hitung beza. Beza adalah tolak. Nak tolak apa? Laju seragam. Pasukan mana? Pionik dan kuantum. Dia kata cari beza jarak, cari beza masa dalam minit pasukan pionik dan kuantum ketika mereka bergerak laju seragam. Okey, pasukan pionik laju seragam pada garis DE selama 1.8 jam. Pasukan kuantum bergerak laju seragam sepanjang masa selama 2.7 jam. So berapakah beza dia? Jadi 2.7 jam tolak 1.8 jam akan dapat 1.1 jam. 0.9 jam. Tetapi soalan minta dalam minit. So kena darabkan dengan 60. Okay. Beza yang besar tolak yang kecil. Darab dulu. Okay, dapat 54. Very good. Semua betul. Okay, alright. Okay, bagus. Okay. Kalau 0.9, hilang mark. Soalan minta dalam minit. Okay.
Minit tak tulis pun tak apa. Okey, next. B. Cari jarak. Clue kata jarak. Bila jarak luas bentuk raja. Pasukan mana? Rocky. Rocky berbentuk yang gasan hijau tu. Hijau tu. Okey. Jadi depan bentuk trapezium, belakang pun gunalah formula trapezium. Yang biru itu 1/2 darab dengan 0.9 tambah 2.1 darab 90. Yang merah tu 1/2 darab 90/20 bahagi dengan darab dengan 1.9. Dapat jawapan. Yang ini wajib betul semua untuk 2 markah. Formula yang biru 1 markah, formula yang hijau 1 markah. Campurkan. Ada markah. Jawapan akhir tu markah dia. 334.5. Okey. Yang 363 tu Zakaria cek balik kat mana silap dia ya. Okey, alright. Yang lain semua dapat. Aduh, cuai pula. Okey, tahu cuai tak apa. Okey. Ini soalan B. C. Okey, C. C saya nak tanya. Okey. Soalan kata, tiada pemenang tempat ketiga bagi perlombaan ini. Kenapa ya? Berikan justifikasi. Sedangkan kat situ kita ada 3 tim. Rocky, Quantum, Pioneer. Dah tentulah ada pemenang 1, 2, 3. Tapi kenapa dia kata tiada pemenang tempat ketiga? Berikan sebab, berikan alasan, berikan justifikasi. Kenapa tiada pemenang tempat ketiga? Sedangkan timnya ada 3. Okey, Zakaria kata ada cuai pula. Okey, Quantum tak habiskan perlumbaan, dia kata. Felicia kata ada 2 yang sama masa. Tidak salah Felicia ya. Okey, tadi soalan kata ini adalah lumba lasak 3 jam tanpa henti. Pasukan terjauh dalam masa tak akan menang. Jadi maksudnya setiap pasukan mesti habiskan 3 jam. Okay. That's why Zakaria kata Quantum tadi tak tamat lumbaan. Dia berhenti setakat 2.7. Tak cukup. Jadi dia tak layak untuk dapat kemenangan. Kerana dia berhenti tak cukup masa. Orang patut lumba 3 jam tapi dia lumba 2.7 jam saja. That's why lah tiada pemenang tempat ketiga. Oh begitu. Ya. Yeah. Okay, alright. Okay, alright. Okay, faham cikgu. Okay, alright. Okay, settle. Okay, dan soalan terakhir sekali untuk malam ini. Okay, alright. Ini alasannya. Pasukan Pioneer, okay, bukan pasukan Pioneer, sorry. Pasukan Quantum, typo. Pasukan Quantum tidak menamatkan perlumbaan dalam masa 3 jam. Okay, alright. Okay, itu alasannya. Kena bagi alasan kenapa lah ya. Okay. Jadi, soalan kata tadi, mesti berlumba selama 3 jam tapi Quantum tak habis. Maka Quantum tidak boleh dapat tempat 3 pun. Okay, apa lagi juara pun tak boleh juga. Sebab tak cukup syarat. Okay, next. Soalan terakhir. Okay. Rajah menunjukkan graf jarak masa dan graf laju masa pergerakan sebuah bas dalam tempoh 2.5 jam. Okay. Dua-dua graf tu menceritakan orang yang sama. Bas yang sama ya. Cuma beza dia, yang kiri itu graf jarak masa. Yang kanan tu graf laju masa. Tapi dua-dua graf mewakili pergerakan bas itu. Okey. A kata, cari nilai P. Berapa nilai P? Okay. P itu adalah jarak. Kita cari. Okay. Kita cari jarak dia. Jarak P itu. Okey, macam kat awal tadi, kalau nampak perkataan jarak sahaja, kita akan gunakan formula luas di bawah graf. Tapi untuk luas bawah graf, kita mesti gunakan graf laju masa sahaja. Tak boleh guna graf jarak masa. Okey, alright. So kita guna graf laju masa, kita guna maklumat yang itulah. Untuk graf tu, okey, tengok ya. Untuk graf jarak masa, bas tersebut bergerak pukul 8 pagi sampai pukul 10.30 pagi.
Okey, untuk yang P itu sampai pukul 9.30 pagi sahaja. Dari 8 pagi sampai 9.30 pagi saja, dia hanya mewakili 1.5 jam sahaja. Okay, alright. Sekejap ya. Okay, alright. Okay, so untuk P tu, dia punya masa 8 pagi sampai 9.30 pagi sahaja. Sejam setengah je. So untuk graf laju masa tu, kita hanya rujuk pada masa sampai 1.5 jam sahaja. So untuk graf laju masa tu, hanya ambil kotak segi 4 sahaja. Okay, jadi jaraknya P, masanya 1.5 jam. Waktu itu lajunya adalah 80 kmj. Dia maintain je. So darat silang, dapatlah P-nya adalah 120. Itu satu cara. Satu cara lagi ialah kita guna formula bentuk segi 4 tu. Jadi tingginya 80, lebarnya 1.5. Sama. Okay, ini jawapan dia. Jadi P adalah 120. Okey, ada murid tanya, cikgu, bukankah graf tu dia bentuk lurus? 8 pagi sampai 10 dia lurus saja. Okey, ingatlah, untuk graf jarak masa tu, dia kata, bukankah jarak 8 pagi sampai 10 tu dia lurus saja, cikgu? Soalan tak maklumkan dia lurus. Mungkin dia bengkok. Okey lah, hati-hati lah. Sebab apa bengkok? Sebab, kita tengok graf laju masa tu. Dekat 1/5 tu dia maintain dia. Maksudnya dia lurus saja. Tapi lepas tu dia makin slow. Jadi maksudnya graf jarak masa ni, dia bukan lurus. Jadi kita tak boleh guna begini ya. Tak boleh guna begini. Jangan guna macam ni. Okey, depan ni 0, tengah ni 1/5 P, 2 P. Kita beranggapan dia garis lurus. So kita pun guna formula kecilan. Inilah. Pusing-pusing, pindah-pindah gini, dapat serapan. Jangan. Sebab soalan tak kata itu adalah garis lurus. Kalau soalan beritahu, okey. Kalau soalan kata, graf jarak masa menunjukkan pergerakan sebuah kereta dengan kelajuan seragam. Itu tak apa. Bermaksud raju lurus saja. Ini tidak. Dia tak beritahu. Sebab, kalau tengok the graf ini, dari segi lajunya, setengah jam pertama dia maintain 80. Tapi lepas tu dia berkurang. Jadi graf jarak masa ni, dia bukan lurus semata-mata. Dia ada bengkok sebenarnya graf tu. Jadi kalau graf ini, gunalah formula laju, luas di bawah graf. Itu yang pertama. Okey, yang kedua B. Soalan kata, setiap penumpang dikenakan kadar tambang 30 sen bagi setiap kilometer. Jika Amanda naik bas tu, pukul 9.30 pagi dan berapakah jumlah bayaran yang dikenakan? Okay, ingat Amanda naik bas tu pukul 9.30 pagi. Bas tu bergerak dari pukul 8 pagi. So maksudnya Amanda ni tak naik pada awal. Dia naik tengah-tengah. So daripada 9.30 pagi sampai 10.30. Berapakah jaraknya? Okey, oleh sebab P itu 120 atas 180. Jaraknya Amanda naik bas tu hanyalah 60 km saja. So berapa tambahan yang kena bayar? Setiap 2 km 35 sen. Jadi dia hanya naik 60 km. Jadi 60 bahagi 2 darab dengan 35 sen dapat RM10.50. Okey, pandai, bagus. Okey, alright. Dan yang terakhir sekali soalan ni, dia kata apa? Dia kata apa? Dia kata situ, hitung nilai V. Okey. Macam mana nak cari nilai V pula dah? Okey, macam mana nak cari nilai V? Lagi sekali tengok. Kedua-dua graf ini menunjukkan perjalanan bas itu. Okey, graf jarak masa bas itu, laju masa pun bas tu juga. Jadi, nak kena guna, okey, untuk cari nilai V memang kena guna formula luas bawah graf tu, betul. Tetapi nak guna apa? Berapa jarak perjalanan dari 0 sampai 25 jam tu? Okey, Felicia. Okey, berapa masa dia Felicia? Daripada 0 sampai 25 jam tu, berapa masa? Berapa jarak dia? Okey, alright guys tu.
Jadi kena kaitkanlah dua graf ni. Bas itu bergerak 8 pagi sampai 9.30 selama 2 jam setengah. Dia bergerak sejauh 180 km. Very good, Felicia. Alright. So, untuk graf laju masa itu sama juga. Mesti guna formula. Dalam kes ni, dia ada formula segi 4. Okay. Ini 25 jam. Ini pun sama juga. So, kena guna formula dua bentuk. Jaraknya adalah 180. Kotak pertama segi 4. Tinggi 80, lebar 1,5. Kotak yang kedua trapezium. Setengah, 80 tambah V darab dengan 1. Iaitu 1.5 1 jam saja. Total 90. Okey, 80 kali 1.5 dapat 120. Setengah kali 1 dapat 0.5. Kenapa saya tak kembangkan? Sebab saya cakap tadi, oleh sebab ada satu yang kotak yang ada V, saya tak kembangkan lah. Okey, saya pindahkan 120. Jadi tolak. Jadi 0.5, 80 tambah V, 60. Bahagi 0.5, dapat 120. Dan V, saya pindahkan 80 tu, tolak. Jadi V sama dengan 40. Ini langkah kerja dia. Yang kuning tu yang wajib tunjuk dan ada markah. Yang biru tu dia tak ada markah. Tak tunjuk pun tak apa. Tapi kalau tak tunjuk, tak dapat jawapan. Okay. Jadi kena tunjuk juga yang tu. Okay, alright. Okay, murid-murid semua faham. Jadi lagi sekali dah. Untuk topik graf jarak masa, kita akan bermain dengan formula laju jarak masa. Okay, kemudian keadaan pegun dan berhenti. Ya. Untuk graf laju masa pula kita akan bermain dengan formula nyatakan tempoh masa laju seragam, nyatakan laju seragam, cari hitung kadar perubahan laju. Nampak kadar formula kecerunan. Nampak kadar formula kecerunan. Nampak perkataan jarak guna formula luas bentuk di bawah graf. 3 bentuk, segi 4, segi 3 dan trapezium sahaja. Okeylah murid-murid semua, tepat jam 10 malam. Okay, alright. So, untuk topik ini, saya menjangkakan. Okay, cikgu ada lagi tak lepas ni? Okay, lepas ni kalau ada jemputan lagi, lepas ni saya ada lagi. Lagi 2 minggu saya akan muncul lagi dengan tajuk lain pula. Okay, saya akan muncul setiap 2 minggu. Okay, sebanyak 4 kali lah. Ini kali kedua. Okay, untuk topik ini, jangkaan saya adalah akan masuk lagi dalam SPM 2021 masuk bahagian C. 2022 masuk dalam bahagian A. Tahun ni saya jangkakan masih masuk lagi dan masih lagi dalam bahagian A juga saya jangka. Okay, alright. Untuk graf laju masa, saya jangka akan masuk tentang graf laju masa. Untuk graf laju dan pecutan pula, form 2, saya jangka akan masuk dalam kertas 1. Dijangka akan ada 2 soalan. Itu jangkaan saya bukan kata confirm, jangkaan sahaja. Okey. Jadi untuk graf gerakan form 4 saya jangka akan masuk dalam kertas 2 berkaitan dengan graf laju masa. Untuk tajuk laju dan pecutan saya jangka akan masuk dalam kertas 1 sahaja, objektif. Okeylah murid-murid semua, terima kasih banyak-banyak ya. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar, kepada Batrisya Nur Iman binti Azman anak saya. SPM juga selamat maju jaya. Kepada anak-anak murid saya yang lain juga, selamat maju jaya. Kepada yang ikut kelas lain juga, selamat maju jaya. Okey, buat yang terbaik. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, cikgu. Okay, Arigatou gozaimasu. Okay. Mengumpulkan ilmunya cikgu. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama semua. Ya, kita soalan kita. Cikgu. Ya, ayo. Yes, ada apa? Berapa hari lagi SPM?